Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pada malam ni insya-Allah kita sambung dengan sifat 20. Kita dah bincangkan sebelum ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 bahagian. Yang pertamanya dipanggil sebagai sifat nafsiyah, iaitu wujud. Kita telah bincangkan panjang lebar sebelum ini. Yang kedua dipanggil sebagai sifat salbiyah. Salbiyah ni sifatnya ada 7 yang kita bincangkan sebelum ini. Kemudian ada dipanggil sebagai sifat al-ma'ani yang kita akan bincangkan pada hari ini. Sifat ma'ani ni ada 7 sifat. Dari segi bahasa, maknanya maqabilu zat, fayushmilun nafsiyah was salbiyah. Bila sebut tentang sifat al-ma'ani, apa maksud ma'ani? Makna dia berlawanan dari sudut sifat, dia berlawanan dari sudut zat, dia berlawanan dengan sudut zat, dan dia merangkumi sebenarnya sifat nafsiyah dan juga salbiyah terkandung di dalam sifatul ma'ani. Dari sudut istilah, sifat ma'ani adalah setiap sifat yang berdiri dengan mausufnya, benda yang disifatkan tersebut, mujibatan lahu hukuman, yang mesti baginya dari segi hukum, yang kita akan bincangkan selepas ini. Sifat yang mesti ada pada mausuf, pada benda yang disifatkan, pada perkara yang disifatkan. Sifat yang pertama daripada sifat al-ma'ani adalah, semua ada 7. Yang pertama dipanggil sebagai al-qudrah. Al-qudrah, kita telah bincangkan sebelum ni sifatul ma'ani menzahirkan kesan daripada qudrah itu, datang dengan sifat tersebut yang datang apa, ijadu kulli mumkinin wa i'adamih, iaitu boleh mewujudkan setiap perkara yang mungkin dan boleh mentiadakan perkara yang mungkin mengikut kuasa, kemampuan kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala mampu dan berkuasa untuk mewujudkan sesuatu perkara yang mungkin dan juga mentiadakan perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin ni perkara yang boleh terjadi, boleh tak terjadi. Bukan perkara yang wajib, perkara yang harus saja. Itu dipanggil mungkin. Okey? Di sini ada satu nota yang penting, iaitu ta'arif ataupun definisi ini, definisi bagi qudrah ini, seperti mana semua sifat-sifat yang akan datang, dia tiadalah had ataupun ta'arif secara hakikat hanya sahaja pada tulisan. Wa innama huwa rasmun li'annahu la ya'lam kannuhu zatuhu wa sifatuhu illa subhanahu wa ta'ala. Dia dari segi hakikatnya bagaimana kekuasaan Allah, itu dari segi hakikat kita tak tahulah. Dari segi tulisannya kita kata kita tak dapat mengetahui zat Allah, sifat Allah, melainkan Allah Ta'ala saja yang mengetahui bagaimana sifat Allah. Dan boleh kita gambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguasai qudrah, mampu ke atas setiap sesuatu yang ada di dunia ini. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mengadakan dan juga mentiadakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuatu yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut kehendak Allah, abrazahu ilal kharij biqudratihi, maka Allah Ta'ala menzahirkan kehendak Allah Ta'ala dengan mengikut kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fata'allaqal irada fi dhalikal amr azali, dan ta'alluq kehendak iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ketika itu
dipanggil ta'alluq azali. Ta'alluq azali yang sedia ada, bukan baru nak, tapi dia bukan baru kehendak, tapi dia memang mengkehendaki, yang semenjak azali. Dan mendahului ke atas ta'alluq qudrah. Iradah mendahului qudrah, mana nak kemudian berkuasa untuk buat. Likaunihi tanjiziyan hadisan, kerana ia adalah ta'alluq, dipanggil sebagai tanjiz hadis. Tanjiz ini makna perkara yang dilakukan maka dianggap sebagai baharu. Fattartib idzan baina ta'alluqaini la baina sifataini. Tertib kalau begitu antara dua ta'alluq. Ta'alluq dipanggil sebagai kehendak Allah, kemudian kuasa Allah, itu dipanggil antara dua ta'alluq itu, bukanlah antara dua sifat. Bukan antara dua sifat. Sifat, bila kita sebut dua sifat, maksudnya Allah Ta'ala kena iradah dulu, tertib, kemudian barulah qudrah. Allah Ta'ala kena berkehendak dulu, kemudian barulah mampu untuk lakukan. Macam kita nak makan, kemudian barulah kita makan. Ada kuasa untuk makan, kita makan. Boleh makan, kita makan. Jadi itu sebenarnya untuk makhluk itu dipanggil tanjiz hadis. Untuk Allah Ta'ala, dia bukan ta'alluq ini bukan ta'alluq dua sifat yang kena nak dulu baru berkuasa melakukan. Itu manusia. Allah Ta'ala tidak. Ta'alluq iradah fi zalikal amr azali, kehendak ala ta'alluqil qudrah. Ta'alluq kehendak Allah dan juga qudrah Allah adalah azali. Dia bukan macam kita. Kita kata bila kita nak, bila kita mampu baru boleh terjadi. Itu dipanggil tanjiz hadis. Benda tu kita nak baru kita berkuasa melakukan. Kalau nak tapi tak berkuasa, maka tak jadi benda tu. Ataupun berkuasa tapi tak nak, maka tak jadi. Bila rasa nak, bila rasa mampu berkuasa, itu adalah benda yang baharu. Kita terasa, kita nak benda baru. Tapi Allah Ta'ala nak tu bukan macam kita baru nak, sebelum ni tak nak. Tidak. Allah Ta'ala tidak sama seperti kita. Dalil wajib qudrah, wajib sifat qudrah ni bagi Allah Ta'ala, ada dalil daripada Quran dan juga dalil aqli, dalil logik. Adapun dalil sam'i, iaitu dalil daripada Quran ataupun hadis, daripada Al-Quran dan juga hadis. Dalil daripada Quran ni banyak sangat. Antaranya alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, surah Al-Baqarah. Tidakkah kamu mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa ke atas setiap sesuatu. Wa huwa alladhi marajal bahrain hadha 'azbun furatun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Allah Ta'ala yang marajal bahrain, yang memisahkan antara dua laut. Ini adalah laut tawar, ini laut masin. Allah Ta'ala pisahkan. Wa hadza milhun ujaj. Allah Ta'ala menjadikan antara keduanya, laut masin dan juga laut tawar, sebelah. Allah Ta'ala menjadikan barzakhan, penghalang. Laut masin tak dapat masuk ke laut tawar, laut tawar tak dapat masuk ke laut masin. Wa hijran mahjura. Allah Ta'ala menjadikan satu penghalang yang tak boleh masuk di antara satu dengan yang lain. Sebab tu kita lihat laut di tengah-tengah sana ada sebelah warna biru, sebelah lagi tak warna biru. Dia tak bercampur sebab Allah Ta'ala ada halang, ada penghalang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia daripada air mani. Kemudian Allah Ta'ala jadikan manusia ni bernasab,
keberketurunan, wasihran, dan juga bila berkahwin ada dipanggil musaharah, ada ipar, kemudian ada ayah mertua, ibu mertua, hubungan secara perkahwinan. Wa kana rabbuka qadira, Tuhan kamu itu adalah berkuasa. Ini dalil daripada Quran. Allah Ta'ala itu adalah bersifat qudrah. Wa minas sunnah, daripada hadis datang doa istikharah. Kita doa apa? Nabi SAW bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairi faridah. Apabila salah seorang di kalangan kamu ni ingin satu perkara, satu urusan yang dia nak buat, maka hendaklah dia sembahyang 2 rakaat, bukan 2 rakaat fardu, sembahyang 2 rakaat sunat. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah aku minta kamu minta istikharah kepada kamu, aku minta kamu pilihkan untuk aku dengan ilmu pengetahuan kamu, wahai Allah. Wa astaqdiruka biqudratik, aku minta dengan kekuasaan kamu, wahai Allah. Minta ditentukan untuk aku dengan kekuasaan kamu. Wa as'aluka min fadlik, aku minta kepada kamu, wahai Allah, dengan kurniaan kamu, berikan kepada aku yang tunjukkan yang terbaik di antara 2-3 perkara ini. Ini menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa. Untuk masa yang akan datang kita tak tahu, kita buat solat istikharah. Dalil aqli, logik, kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sani'un qadimun lahu masnu'un hadithun. Kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sani', yang melakukan, yang qadim. Bagi Allah Ta'ala tu masnu' hadis, benda yang baharu, benda yang diciptakan tu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang seperti itu, tajibu lahul qudrah, maka wajiblah kekuasaan baginya. Dialah pencipta, dialah qadim, maka selayaknya bagi dia, wajiblah bagi dia adalah sifat qudrah. Qudrah ini muta'alliqah, berkait dengan perkara yang mungkinat, perkara-perkara yang mungkin. Bila berkuasa, Allah Ta'ala sifatnya adalah sifat berkuasa. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkuasa. Bila berkuasa tu mana dia berkait dengan perkara yang mungkin berlaku, perkara yang mungkin ada, mungkin tak ada. Perkara mungkin ni mana bukan perkara yang wajib. Wala tata'allaqu bil wajib walal mustahil. Dan kudrat Allah Ta'ala ni dia tak boleh ta'alluq, tak boleh berkait dengan perkara yang wajib, mesti, dan juga perkara yang mustahil, takkan berlaku. Sebab kerana bila mana kudrah Allah, kekuasaan Allah dikaitkan dengan perkara yang wajib, dengan perkara yang mustahil, maka dia akan terkeluar daripada skop sebenar tugasan dia, qudrah tu, iaitu al-ijad wal-i'adam, mengadakan dan juga mentiadakan. Bila kita sebut qudrah, Allah Ta'ala ni berkuasa. Apa maksud Allah Ta'ala berkuasa? Dia berkait dengan benda, boleh mengadakan, boleh mentiadakan. Dipanggil berkait dengan perkara yang mungkin, bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang mustahil. Kalau perkara wajib, perkara mustahil, dia dah terkeluar dah daripada maksud asal dia. Sebab maksud asal adalah mengadakan atau mentiadakan. La li'ajzin fiha, bukanlah kerana lemah pada perkara tersebut. Kerana lemah ini innama yakunu idza kana al-muta'alliq min wadha'ifil qudrah. Lemah hanya saja ia apabila berkait daripada tugas-tugas qudrah. Lemah. Contoh, kana yaqbil al-wujud li zatihi awil adam li zatihi. Contohnya diterima kewujudan bagi zat Allah ataupun tidak diterima kewujudan bagi zat Allah. Kan perkara tersebut kita panggil lemah lah. Lemah sebab apa? Sebab boleh wujud, boleh tidak wujud. Yaqbilul wujud li zatihi awil adami li zatihi. Okey, sekarang kita tengok qudrah dengan
Qudrah ni lawan dia adalah ajzun. Ajzun ni lemah. Bila qudrah dia mampu, bila ajzun dia tak mampu, dia lemah. Lemah daripada tugasan al-qudrah. Qudrah berkuasa, lawan yang ajzun tak berkuasa. Okey, kita ambil satu contoh yang jelas. Walillahil masalul a'la, milik Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan yang tinggi. Kita kata seperti ini, kamu ambil sebagai contohlah, kita ambil contoh mata kamu. Wahai manusia, mata kamu, tugas mata kamu apa dia? Adalah melihat. Tugas mata adalah melihat. Adakah dianggap kekurangan ataupun keaiban ataupun dipanggil kecacatan pada mata kamu sekiranya mata kamu ini tidak dapat mendengar? Mata tak dapat mendengar. Kita mengatakan tidak dianggap aib, tidak dianggap cacat. Sebab apa kita tak dianggap cacat? Kita kata bukan tugasan dia. Tugasan mendengar ini adalah telinga. Tugasan mendengar adalah telinga, bukan mata. Mata melihat. Kita meletakkan, itu yang perumpamaan tu, mata tugasnya adalah melihat. Bila kita kata mata ni tak dapat mendengar, adakah mata tu lemah? Mata tak lemah. Sebab mata yang lemah ni dia buta, contoh. Mata lemah lah, ataupun rabun, lemah. Tapi bila sebut mata tak mendengar, tak ada kena-mengena, dan tak dianggap pun mata tersebut adalah kekurangan dan keaiban atau kecacatan. Sebab dia terkeluar daripada tugasan hakiki dia. Tugasan hakiki mata melihat, bukan mendengar suara. Maka tak kita panggil dia lemah. Kita tak panggil mata tu lemah. Tak ada sifat qudrah kerana tidak mendengar. Tetapi dianggap lemah apabila dia tak melihat. Bila tak melihat, mata tak dapat melihat, lemahlah. Sebab itu adalah tugasan mata. Begitu juga bila kita sebut tentang qudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha berkuasa. Kuasanya Allah berkait dengan perkara yang mungkinat. Perkara yang mungkin ada, mungkin tiada. Bila dia berkait qudrah, sifat kuasa Allah berkait dengan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, maka dia tak akan berlaku. Sebab dia terkeluar daripada tugasan sebenar dia. Macam tadilah, mata kita letakkan mendengar, bukan dia cacat. Itu bukan tugasan dia. Oleh yang demikian, kalau seseorang bertanya kepada kamu, adakah Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan anak untuk diri dia? Boleh tak Allah Ta'ala ni jadikan anak untuk diri dia? Sebab dia qudrah, bersifat qudrah. Ataupun boleh tak Allah Ta'ala jadikan Tuhan lain pembantu dia? Boleh ke? Katakan kepada orang yang bertanya soalan seperti ini, kita katakan laisa dzalika min wadhaifil qudrah fala tata'allaqu bih. Bukanlah itu tugasan qudrah, kekuasaan. Dan qudrah tidak berkait, tidak ada ta'alluq dengan perkara sedemikian. Sebab apa? Sebab qudrah dia tidak boleh berkait dengan perkara yang mustahil. Dengan perkara yang mustahil. Hanya saja dia berkait dengan perkara yang mungkinat, perkara yang mungkin. Sama juga seperti tadi kita kata perkara yang wajib. Mata ni melihat. Mata memang tugasan dia melihat. Bila kita kata mata tak dapat mendengar, kita tak kata mata tu lemah. Sebab mata ni tugasan dia adalah melihat. Sama juga di sini. Perkara qudrah dia ta'alluq, dia berkait dengan perkara yang mungkinat, perkara yang mungkin, dan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Maksud kalau kita kata kalau Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala boleh je jadikan anak untuk diri dia. Allah Ta'ala boleh je ambil Tuhan lain jadi pembantu dia. Takkan berlaku. Sebab apa takkan berlaku? Qudrah ini tak boleh terhadap perkara yang mustahil. Allah Ta'ala berkuasa,
Tapi kuasa Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Dia hanya perkara yang mungkinat, perkara yang mungkin berlaku. Ibnu Hazm dia telah melencong daripada yang sebenar, Ibnu Hazm, dalam masalah ini. Dan lencongan dia tu banyak juga, wa qad syana'a alaihi, dan telah menganggap jeleklah perkara ini oleh Al-Allamah As-Sanusi, seperti mana yang tercatat dalam Hasyiatul Bajuri 'ala al-Jawharah, Jawharatut Tauhid, yang mana dia kata Allah qadirun, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan anak bagi idza kana dzalika min khasaisil qudrah, dia termasuk dalam tugasan qudrah, kekuasaan. Wa huwa laisa kadzalik, sedangkan menjadikan untuk Allah anak itu bukan termasuk dalam qudrah, dalam kekuasaan. Wa yalzam alaihi, dan wajib ke atas pandangan Ibnu Hazm bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa ala i'adami qudratihi, untuk mentiadakan kekuasaan Allah, wa ala i'adami zatihi, dan juga mentiadakan zat Allah. Dan perkara ini adalah kemuncak kepada kerosakan, kepada fasad, ghayatul fasad, sebab dia berkait dengan perkara mustahil. Bila kita kata Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan bagi Allah Ta'ala itu anak, salah. Kemudian dia jawab, kalau Allah Ta'ala tak mampu untuk menjadikan, kalau Allah Ta'ala tak berkuasa untuk menjadikan anak untuk dia, maknanya dia lemah. Kita katakan qudrah ini bukan semua perkara. Allah Ta'ala memang berkuasa ke atas setiap semua perkara, tapi untuk perkara-perkara yang mustahil bagi Allah, itu ternafi daripada tugasan hakikat sebenar qudrah, berkuasanya Allah. Okey. Kemudian Ibnu Hazm kata lagi, dia kata Allah Ta'ala ni berkuasa untuk mentiadakan kekuasaan. Dia berkuasa, tapi dia berkuasa juga untuk mentiadakan kekuasaan Allah. Ini perkara yang mustahil. Allah Ta'ala berkuasa untuk mentiadakan zat dia, perkara yang mustahil. Itu panggil kemuncak kepada kerosakan. Iblis pernah bertanya kepada Nabi Allah alaihi salatu wasallam, Nabi Idris alaihi salatu wasallam. Iblis pernah bertanya kepada Nabi Idris, hal yaqdir al-maula an yadkhula ad-dunya fi qashratil bunduqah, boleh ke Allah Subhanahu wa taala ni berkuasa tak masukkan dunia dalam lubang senapang? Senapang kan ada lubang untuk lepaskan bulat ataupun peluru. Boleh tak dunia ni masuk dalam lubang tu? Iblis tanya kepada Nabi Idris. Fanakhasahu fi ainihi bil ibrah fa faqaha. Nabi Idris cocok mata dengan jarum dan congkil mata dia. Ini diceritakan dalam kitab Ghayatul Muna, dalam bab akidah. Dan Nabi Idris kata Allah Ta'ala berkuasa ke atas untuk memasukkan dunia di dalam lubang jarum. Allah Ta'ala berkuasa masukkan dunia yang besar ni dalam lubang jarum yang kecil. Maknanya Allah Ta'ala kecilkan dunia dan luaskan lubang jarum. Lubang jarum yang kecil diluaskan, dunia yang besar dikecilkan, boleh masuk. Wa illa, jika tidak, adalah perkara tersebut mustahil. Fa in tadakhala al-ajram al-mutakasifah wajtima'uha fi haizin wahidin muhalun. Dan sekiranya jirim-jirim, benda-benda dekat dunia ni kita kumpulkan semua, satukan dia, diletak di tempat yang satu, maka satu perkara yang mustahil. Wa innama lam yufassil Sayyiduna Idris
al-jawab li iblis. Maka Nabi Idris alaihi salatu wasalam tidak memerincikan jawapan ini kepada iblis. Dia tak memerincikan. Kerana dia tahu li'annaha muta'annitun. Kerana iblis ni seorang yang degil. Bukan dia nak tahu jawapan pun, dia nak saja nak uji dan dia degil, nak mengelirukan kita. Wa sya'nul muta'annis az-zajr. Dan untuk orang yang degil ni tak ada cara lain melainkan kita kena herdik dia, kena gertak dia. Wa innama faqa'a 'ainahu. Nabi Idris dah congkil mata dia. Li'annahu arada bihadha su'al itfa'a nuril iman. Kerana dia tanya soalan ini sebenarnya untuk memadamkan cahaya iman. Fa'atfa'a nura basarihi. Dan dia nak memadamkan cahaya penglihatannya. Li'anna al-jaza' min jinsil amal. Okey. Iblis dia tanya soalan ini untuk memadamkan cahaya iman. Jadi Nabi Idris telah memadamkan cahaya pandangan, congkil mata dia. Itu kita panggil al-jaza' min jinsil amal. Soalan tu, perbuatan Nabi Idris sesuai dengan pertanyaan iblis tersebut. Okey, sifat yang kedua daripada sifatul ma'ani, dipanggil sifat yang ke-8 lah daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang 20, iaitu al-iradah. Iradah makna berkehendak. Tadi qudrah. Iradah yang dimaksudkan daripada iradah adalah al-masyiah, kehendak, nak, mengkehendaki. Dari sudut urufnya dipanggil sebagai sifat qadimah zaidah ala zat qaimah biha takhassus al-mumkin bi ba'd ma yajuzu alaih. Sifat yang qadim, yang azali, zaidah ala zat qaimah biha, dan sifat itu ada kepada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Takhassus al-mumkinat, khusus untuk perkara mungkin, perkara yang mungkin, ada mungkin tiada, dengan sebahagian apa yang harus ke atasnya. Contoh seperti Zaidun, Zaid, nama orang Muhammad ke Zaid ke, takhassusuhu bil wujud badalan minal adam. Kita katakan Zaid ini ada, maknanya menggantikan tempat tiada. Kalau kita kata Zaid tak ada, maknanya menggantikan tempat ada. Bila kita sebut tentang Zaid takhassusuhu bil wujud, bila Zaid tu wujud, ada, maknanya tempat tiada telah dibuang, dia adalah ada. Okey. Contoh Muhammad adalah kaya, maknanya dia bukan miskin. Muhammad itu adalah putih, maknanya dia bukan hitam. Muhammad itu adalah tinggi, maknanya dia tidak pendek. Wa bi kaunihi fi hadha zaman badalan min kaunihi fi zamanil madi. Kita kata zaman sekarang, zaman sekarang makna bukan zaman yang lalu. Kalau kita kata zaman dulu, makna bukan zaman sekarang. Okey. Wa dakhala fi dzalikal ba'd, dan termasuklah pada sebahagian ini, sebahagian apa yang kita sebutkan ini pada ta'rif iradah, iaitu al-khair wasyarr, kebaikan dan keburukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak kebaikan dan keburukan. Itu Allah Taala nak. Buruk berlakunya pembunuhan di Palestin, Allah Taala nak. Sebab berlaku tu naklah. Kalau tak berlaku, kalau Allah Taala tak nak, takkan berlaku. Nampak? Nak. Sesungguhnya Allah Ta'ala nak kebaikan dan keburukan. Ini berbeza dengan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, mereka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak nak keburukan, tak nak perkara-perkara yang kotor, perkara jelek. Allah Ta'ala nak kebaikan saja. Ini puak Mu'tazilah kata, ideologi Mu'tazilah. Allah Ta'ala tak nak perkara-perkara yang jahat, perkara yang buruk. Sesungguhnya terhasillah perdebatan yang sengit antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Mu'tazilah dalam masalah ini. Masalah apa tu? Masalah Allah Ta'ala.
wa ilaikum ma hasala bainal qadi Abdul Jabbar Al-Hamdani, maka atas perkara ini terhasillah atas perkara ini terhasil atau berlakulah perdebatan antara Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani, salah seorang daripada ketua Mu'tazilah, dan juga Ustaz Abi Ishaq Al-Isfirayini, salah seorang di kalangan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Faqad dakhala Al-Qadhi Abdul Jabbar, telah masuk Al-Qadhi Abdul Jabbar, masuk bertemu dengan As-Sahib bin Abbad, dan di sisi Sahib bin Abbad itu ada Al-Ustaz Abu Ishaq. Okey, fabada Al-Qadhi, maka Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani, salah seorang daripada ketua Mu'tazilah tadi, mulakan munazarah, perdebatan. Dia mulakan perdebatan dengan ustaz tadi, dengan Ustaz Abi Ishaq Al-Isfirayini. Okey, apa perkataan Al-Qadhi? Dia kata subhana man tanazzaha 'anil fahsya, maha suci zat yang suci daripada perkara fahsya, perkara keji. Maksudnya apa perkataan daripada Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani? Dia nak menafikan ta'alluq iradah bisyurur wal qabaih. Dia nak menafikan ta'alluq, kehendak Allah terhadap perkara yang buruk, perkara yang keji. Mana dia nak menafikan Allah Ta'ala tak nak apa perkara buruk berlaku. Allah Ta'ala tak nak pembunuhan berlaku. Allah Ta'ala tak nak kecurian berlaku, tak nak perzinaan berlaku. Jadi bila berlaku, mana dia bukan kehendak Allah? Itu pertanyaan dia. Maka Al-Ustaz Abi Ishaq Al-Isfirayini, dia berkata kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani, subhana man la yajri fi milkihi illa ma yasha, maha suci zat yang tidak berlalu dalam kerajaannya, tidak berlaku sesuatu dalam kerajaannya melainkan ma yasha, apa yang dia kehendaki. Okey, kerana masyiah, kehendak Allah itu adalah sama dengan iradah Allah. Masyiah, kehendak Allah sama dengan iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala sama. Cuma term berbeza lah. Dalam bahasa Arab ni masyiah, iradah. Dalam bahasa Melayu terjemah sama je. Wahiyya muta'alliqah bil mumkinat, dia berkait dengan perkara yang mumkinat. Sama macam tadi, perkara yang mungkin, iaitu merangkumilah kebaikan dan keburukan. Itu maksud Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani, salah seorang daripada ketua Mu'tazilah tadi, menyatakan afa yuridu rabbuna an ya'si, apakah Tuhan kami nak untuk dia dimaksiatkan, dia didurhakai? Afa yuridu rabbuna an yu'sa, adakah Tuhan kami ni nak dia didurhakai? Maka Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini menjawab, afa yu'sa rabbuna kurhan, adakah didurhakai Tuhan kita ini kerana dipaksa, kerana tak disukai? Adakah orang yang derhaka kepada Allah, adakah Allah Ta'ala itu terpaksa? Allah Ta'ala tak nak, tapi terpaksa. Sebab dia tak nak taat kepada Allah, dia derhaka. Jadi Allah Ta'ala nak tak benda itu? Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, salah seorang di kalangan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, menyatakan kalau begitu kita kata Allah Ta'ala ni terpaksa lah. Terpaksa. Orang derhaka kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak nak benda itu berlaku, tapi terpaksa. Abdul Jabbar berkata, ara'aita in mana'ani al-hadi wa qada alayya birradi ahsana ilayya am asa'a. Kamu bagi tahu kepada aku, sekiranya
petunjuk menghalang aku, petunjuk menghalang aku. Wa qada alayya birradi ahsana ilayya am asaa. Kamu beritahu kepada aku hidayah terhalang untuk sampai kepada aku. Adakah dia buat baik kepada aku, dia putuskan kepada aku perkara yang tak baik? Maknanya Abdul Jabbar, ketua Mu'tazilah tadi kata, kalau begitu wahai Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, iaitu Abu Ishaq al-Isfirayini, beritahu kepada aku, kalau Allah Ta'ala halang kamu tak dapat hidayat. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala putuskan kamu ini orang yang jahat, orang yang derhaka. Ahsana ilayya am asaa. Dia buat baik ataupun dia buat jahat. Dia buat baik kepada aku atau dia buat buruk kepada aku. Kalau hidayat terhalang, tak sampai kepada aku, kemudian dia putuskan keburukan yang akan menimpa aku, adakah Allah Ta'ala ini buat ihsan kepada aku ataupun dia buat buruk kepada aku? Ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini menjawab, di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia jawab apa? Dia menyatakan, in mana'aka ma huwa laka faqad asaa, wa in mana'aka ma huwa lahu fahuwa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Sekiranya sesuatu yang menghalang kamu, ma huwa laka, maka itu adalah manfaat bagi kamu. Sekiranya ada yang menghalang, sesuatu yang menghalang kamu, faqad asaa, sekiranya menghalang kamu sesuatu kepada kamu, faqad asaa, sesungguhnya perkara tersebut adalah Allah Ta'ala nak menimpa keburukan kepada kamu. Wa in mana'aka, sekiranya melarang kamu, menegah kamu, ma huwa lahu, apa yang melarang kamu, sesuatu perkara yang ma huwa lahu, bagi Allah Ta'ala, sesuatu perkara yang menghalang bagi Allah, fahuwa yakhtassu, itu adalah Allah Ta'ala itu mengkhususkan siapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ini nak bagi tahu, Abu Ishaq al-Isfirayini menjawab, dia kata sebenarnya kalau hidayat tak sampai kepada kamu, petunjuk tak sampai kepada kamu, ada benda yang menghalang, mana Allah Ta'ala nak keburukan berlaku kepada kamu, sekiranya sesuatu yang mana terhalang kamu, wa in mana'aka ma huwa lahu fahuwa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Sekiranya menghalang kamu sesuatu yang mana dia adalah milik Allah, maka Allah Ta'ala khususkan orang yang kehendaki, orang yang Allah Ta'ala kehendaki mendapat rahmat Allah. Dia macam pening sikit tu. Wa yaqrub min hadha, dan hampirlah dengan masalah ini apa yang disebut oleh ulama bahawasanya iblis ada sekali pernah menyerupai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iblis bertanya ma qawluka fi man khalaqani kama ikhtara wasta'malani fi makhtara wa ikhtara bi sighatil madi fil mawdi'ain lal mudari' falyatanabbah. Iblis pernah menyerupai Imam Syafi'i, Iblis tamassala lil Imam Syafi'i. Ulama sebut iblis pernah menyerupai manusia kemudian datang kepada Imam Syafi'i. Bukan menyerupai Imam Syafi'i, tapi dia datang dalam keadaan berupa manusia dan dia berjumpa dengan Imam Syafi'i. Dia kata kepada Imam Syafi'i, ma qauluka, apa pendapat kamu mengenai zat yang menciptakan aku, seperti mana yang dia pilih, wasta'malani fi makhtara, apa pendapat kamu mengenai dengan zat, iaitu Allah Ta'ala menciptakan aku seperti mana yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala telah pilih. Selepas daripada itu
sekiranya Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala masukkan aku dalam syurga. Sekiranya Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala masukkan aku dalam api neraka. A'adala fi dhalika amjab, adakah itu perkara baik ataupun zalim? Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melihat pada perkataan lelaki ini, kemudian dia berkata kepada lelaki ini, ya hadha, wahai laki-laki, wahai laki-laki, in khalaqaka lima turid anta faqad zalamaka, wa in kana khalaqaka lima yurid huwa fahuwa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sekiranya Allah Ta'ala ciptakan kamu mengikut apa yang kamu nak, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menzalimi kamu. Sebab Allah Ta'ala ciptakan kamu ikut apa yang kamu nak, Allah Ta'ala telah menzalimi kamu. Tapi sekiranya Allah Ta'ala ciptakan kamu bagi mengikut apa yang Allah Ta'ala nak, maka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam ayat Quran tidak ditanya mengenai apa yang Allah Ta'ala buat, tetapi mereka yang ditanya apa yang mereka buat. Maka terus lemah, terus itmahallal la'in. Iblis telah lemah dengan jawapan daripada Imam Syafi'i ini. Dan Iblis tadi telah kata, wallahi ya Syafi'i, wallahi demi Allah wahai Syafi'i, laqad akhrajtu bimas'alati hadhihi, aku telah mengeluarkan dengan permasalahan aku ini, aku telah mengeluarkan 70,000 orang abid daripada Dewan Ubudiyah, daripada 70,000 orang abid yang menyembah Allah Ta'ala, yang kuat beribadat, kepada berubah fahaman mereka kepada zindiq. Disebabkan soalan ini, Iblis uji. Dalam bab akidah ni dia agak rumit dan juga agak berbahaya sebenarnya. Bila kita fikir terlampau dalam, pertanyaan terlampau banyak, tapi dia bagus. Tapi bila tersilap langkah, dia akan memudarat, boleh makan diri kita sendirilah. Jadi kita perlu belajar lagi dan lagi mengenai dengan akidah ini. Sebab Iblis bagi tahu, berbual dengan Imam Syafi'i, dia menyerupai manusia dan menyatakan dia telah mengeluarkan 70,000 abid, 70,000 abid dan kepada zindiq, jadi zindiq. Jadi insya-Allah semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.